Dan yang dihormati, yang diraikan seluruh para jamaah, khasnya dari kalangan rakan taulan kita di Surau An-Nur Fasa 3A, Bandar Semar Selatan, termasuk yang bersama kita di pagi ini dalam live online kita, dengan tidak kita lupai dan melupakan rakan taulan yang lain yang juga mula menonton dari jauh, dari utara, selatan air, dari Sabah Sarawak, dan insyaAllah mungkin pada luar negara. Kalau pun tak menonton live pada pagi ini, dia akan menonton secara berkala daripada rakaman live kita pada pagi yang penuh berkat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan semua, apa khabar? Didoakan kepada semua dalam kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezekikan nikmat kehidupan yang penuh kebahagiaan, titik-titik kebahagiaan. Didoakan mudah-mudahan Allah rezekikan nikmat kesihatan fizikal yang baik untuk kita terus beribadat di hari-hari akhir Ramadan yang penuh berkat ini, dan direzekikan kita nikmat Islam dan iman yang makin hari makin kokoh, padu dan jitu dalam dada kita masing-masing, membekas Islam di hati, meyakinkan kita akan nikmat beragama Islam, satu agama yang begitu cantik, indah, menarik, dan agama yang penuh segala keistimewaan, membekas diri kita. Dan apalagi dengan keimanan kita kepadanya, iman kita makin hari makin padu berdasar kepada amalan-amalan harian kita, dalam suasana kita tunduk pada Allah untuk memperkemaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan yang kita sedang tempuhi. Apalagi tuan-tuan, kita maklum pada pagi ini kita berada di pagi 26 Ramadan Al-Mubarak bersamaan dengan 28 hari bulan April. Ya, kalau tengok kepada tempoh masa yang berbaki, arti kalau 26 Ramadan hari ini, kita hanya berbaki 3-4 hari saja lagi lah untuk Ramadan melabuhkan tirainya. Ramadan akan baru pergi, akan datang bulan ke-10 dalam bulan Islam, itu bulan baru Syawal sebagai bulan ke-10. Pasti akan datang Syawal, Ramadan berlalu pergi. Tapi apa yang kita boleh rasa sekarang ialah betapa cepatnya masa berlalu. Cepatnya masa berlalu hinggalah saat ini kita masuk hari ke-26 Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, sekurang-kurangnya kita menginsafi 3 perkara tentang bila masuk hari ke-26 Ramadan hari ini, kita menginsafi 3 perkara. Yang pertama, menginsafi tentang betapa lajunya perjalanan masa, lajunya perjalanan waktu seharian. Itu keinsapan pertama. Subhanallahil azim. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa. Kelajuan masa ini kita tak jangka dan tak sangka. Maka tibalah penghujung bulan Ramadan yang kita rasai baru saja Ramadan kita nikmati beberapa minggu yang lepas ataupun hari yang lalu, dan masuk hari-hari terakhir. Pertama, kita menginsafi kelajuan masa. Dan ini merupakan satu peringatan pada Nabi SAW. Sebab antara tanda kiamat Nabi sebut ialah masa yang berlalu begitu pantas. Ya, as-sanatu kasyahri, setahun macam sebulan. Asyahru kal jum'ati al jum'ati, sebulan itu Jumaat seminggu. Wasyahr wal usbu' kal yaumi, seminggu macam sehari. Wal yaumi kasa'ati, dan sehari semacam sejam saja. Wasa'ah kadhurmati minan nar, dan sejam itu seumpama letusan api yang membakar kemudian padam. Percikan api lah mudah-mudahnya. Ad-durmatu minan nar, maknanya macam percikan api. Sehari itu kata Nabi umpama macam api yang mercik. Percik saja hilang, tak sampai saat hilang percikan api. Jadi ini semua titik perubahan yang kita dah merasainya sekarang ini, daripada setahun ke bulan, bulan ke bulan, masa terlalu pantas dan laju. Ini menginsafkan kita. Ini penting. Mengapa? Sebab dia tidak jadi kita lalai dan leka. Kelalaian manusia kerana masa. Dia rasa masa panjang, masa masih ada, masa masih terlalu jauh lagi untuk dia nikmati. Itu kelalaian kita. Dan bila kita lalai tentang masa, kita gagal untuk kontrol masa. Kadang-kadang maksiat banyak, kejahatannya banyak, sikit sangat hal-hal kebaikan. Tenggelam dalam masa kita rasa nikmat itu banyak.
kita rasa masa panjang lagi, kita tenggelam dalam kejahatan. Itu kita paling takut. Jadi, pertama, 3 perkara. Dengan situasi Ramadan dan penghujungnya, insaf ke 3 perkara. Pertama ialah tentang kelajuan masa. Yang kedua, menginsafkan kita betapa Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Boleh jadi ini Ramadan terakhir. Apa ada jaminan ke tidak kita akan bertemu Ramadan akan datang? Tak ada jaminan. Allah Maha Kaya lah, Allah Maha mengetahui, tapi kita tak tahu. Apakah kita masih berkesempatan untuk menikmati Ramadan akan datang? Usahakan akan datang 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Yang tahun depan ini, paling dekat setahun depan, setahun lagi. Apa kita sempat bertemu dengannya? Itu bukan dalam urusan ilmu dan pengetahuan kita. Ini semua la ya'lamuha illallah, yang mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu. Menginsafkan kita. Jadi ini Ramadan terakhir kita. Bila masuk Syawal nanti, Ramadan selesai, itulah nikmat Ramadan. Tak bertemu dah kita lepas ini. Menginsafkan. Yang ketiganya, bila kita masuk fasa akhir masa Ramadan, menginsaf kita tentang di mana amalan kita selama sebulan ini. Apakah benar-benar amalan kita begitu terbaik, begitu sempurna daripada sudut keampunan, rahmat, pahala, redha Allah macam mana? Sempurnakah tidak amal-amal Ramadan kita daripada Qurannya, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud dengan istighfar, taubat? Sempurna tidak? Ini antara benda yang kita kena fikir. Apakah kita masih cuai? Kita masih dalam keadaan kehilangan masa untuk beribadat? Kita cuai dengan ibadat, cuai dengan masa yang Allah peruntukkan sebulan? Kita boleh nampak. Ini insafkan kita. Oh, rupa-rupanya aku Quran tak baca lagi setelah 26 hari contohnya. Aku sedekah derma terlalu sikit sangat banding dengan apa aku miliki. Contoh. Kalau itu kelemahan, kalau banyak alhamdulillah, tapi menginsafkan kita atas faktor kelemahan kita. Jadi 3 perkara yang boleh kita angkat sebagai satu tahap untuk kita nilai prestasi kita, amal kita, keinsafan kita tentang Ramadan. Bila Ramadan dah masuk, fasa-fasa akhir 26 Ramadan, malam 27 Ramadan. Berbaki hanya 3 hari pada hari saja, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Jadi apapun keadaannya, oleh kerana tajuk saya adalah pengajian tasawuf, saya nak angkat cerita pada tentang muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cuba lontarkan pada pagi ini dengan berdalilkan 2-3 ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya nak bawa dalam konteks ayat Al-Quran dan hadis dan beri kupasan yang ringkas, nak kata padat tak tahulah, tapi saya cuba beri peringatan berdasarkan kepada 2-3 ayat Al-Quran hadis Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, Allah sebut kepada kita dengan satu peringatan yang saya nak kaitkan dengan semangat Ramadan sekarang ini. Dalam semangat kita nak ubah diri kita, kita nak cipta sebuah kehidupan yang benar-benar berjaya, benar-benar menimbulkan kejayaan yang kita akan kaut keuntungannya dunia sampai akhirat. Dalam masa kita cuba nak angkat diri kita supaya nampak jalan kita itu jalan yang betul-betul membawa kita kepada kebaikan, bukan kerosakan, kepada kemuliaan, bukan kemusnahan. Ya betul, salam 26 Ramadan. Salidah Saleh, ya alhamdulillah ramai dah menonton, dah mula masuk pada begini. Khasnya rakan taulan kita pada kalangan jemaah surau lah, kita doakan moga semua dalam kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini 26 bulan Ramadan tuan-tuan ya. Malam ni malam 27 Ramadan, 8 besok isunya. Kita fokuskanlah. Bukan isu malam ganjil genap, tapi 10 malam akhir kita fokuskan usaha sedapat mungkin, semaksimum mungkin, sebanyak mungkin ibadah amal kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Siti Adisa, terima kasih. Satu ayat yang saya nak mukadimahkan, kemudian saya akan bawa ayat hadis yang itu kupasan dalam konteks tasawuf pada pagi ini. Yang Allah berfirman daripada surah Al-Furqan ayat 71. Tandakan untuk tuan-tuan ya. Antara ayat saya nak baca sekali lah Al-Furqan ayat 71, di mana Allah berfirman, "Wa man taba wa amila salihan." Terima kasih saudara Azhar Helmi yang tak pernah putus untuk bersama di setiap kali saya muncul live, beliau bersama dan sentiasa bawa saja terima kasihlah Ustaz Azhar kita ni, kerana bawa saja doa, tasbih, tahmid, zikir sekarang ni. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Betul tu, 2 kalimah yang Allah paling suka
Nabi paling cinta, dan satu dua kalimah yang ringan di bibir, berat dalam timbangan dia. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang Allah suka untuk kita bacakan. Nabi paling suka dia dengar diperdengarkan, dan kalimah yang ringan di bibir, berat pahala si Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita amalkan insya-Allah. Berkat Ramadan membesarkan lagi jiwa kita, hati kita insya-Allah. Amin. Dalam surah Al-Furqan 71 Allah berfirman, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Dan siapa yang bertaubat dan beramal saleh, sesungguhnya ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Tuan-tuan sekalian, dalam apa situasi sekalipun, keutamaan kita dalam beragama ialah taubat dan amal saleh. Gandingan taubat, amal saleh, gandingan yang pasti membawa kepada kita 1001 nikmat dalam kita beragama. Tidak pernah mengecewakan taubat bila kita lakukan, tak akan mengecewa kita bila amal saleh kita laksanakan. Bahkan itulah kita punya jalan hidup kita, demi untuk pembersihan jiwa dan hati, menambah koleksi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua perkara ini Allah sebut secara jelas, wa man taba, siapa bertaubat, wa amila salihan, dan siapa yang beramal salah. Maka tuan-tuan, taubat pakaian kita, amal salah aksesori yang melengkapkan kehidupan beragama kita. Taubat pakaian kita, amal salah aksesori yang melengkapkan kehidupan kita. Tanpa amal salah kita kehilangan aksesori. Taubat kalau tak lakukan, itu bukanlah sesuatu yang baik pada kita, kerana taubat itu pakaian utama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kerangka beragama, taubat amal saleh, tuan-tuan, dua gandingan yang tak boleh putus daripada kehidupan kita. Nak cipta rezeki yang baik, kehidupan yang tenang bahagia, hidup yang penuh dengan kemuliaan, hati yang tenang bahagia, dia kena balik kepada taubat dan amal salah. Jadi jelas ayat ni, saya nak kutip tu pagi ni 3-4 ayat dan hadis, saya nak gabungkan dalam kerangka tajuk lebih kurang lah, pembersihan diri, muhasabah diri. Baik, itu Al-Furqan. Jelas Allah sebut taubat amal saleh, gandingan yang penting untuk kita balik pada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat pakaian kita, amal saleh aksesori kita yang utama sekali. Aksesori kita melengkap kita punya sebuah kehidupan. Tanpa amal saleh, kita ada aksesori. Macam kita ada dalam umat kita aksesori tentulah kan, nak melengkapkan sesuatu nampak cantik, aksesorinya macam tu. Maka amal saleh aksesori kita melengkapkan sebuah kehidupan beragama baik. Dalam satu hadis yang kedua, Nabi SAW meriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Imam Tirmizi, hadis Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis daripada Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, disebutkan daripada Abi Bakrah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Satu hari datang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang temu Nabi, anna rajulan qala ya Rasulullah. Seorang lelaki datang temu Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, manakah orang yang paling terbaik? Khairun, orang yang paling baik, yang paling hebat. Itu khairun. Khairun mana baik. As-salatu khairum minan naum. Pagi-pagi ni kita dengar bila kita akan ulangkan azan, sembahyang lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum maknanya apa? Maknanya sembahyang lebih baik daripada tidur. Khairun lebih baik, lebih afdal, lebih mulia. Baik. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun, manakah orang paling baik, terbaik dan paling baik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik, Nabi jawab, orang yang dalam keadaan panjang umurnya dan baik amalannya. Tala umruhu fahasuna wa hasuna amaluh. Orang paling terbaik Nabi sebut, Allah beri umurnya panjang, terbaik pula amalnya. Tengok tuan-tuan, ini orang paling baik dalam kerangka agama. Nabi sebut paling baik. Nikmat rezeki Allah beri dengan umur yang panjang. Hari ke hari hidupnya sampai bertahun-tahun, puluhan tahun.
Orang ini baik bukan harta semata dimiliki, tapi amalnya. Dalam usia meningkat, amalnya makin meningkat. Usianya makin jauh ke depan, amalnya pun makin jauh ke depan. Ini terbaiklah tuan-tuan. Jadi kita dalam hidup ini, sepatutnya kita punya upaya iman kita makin baik, bukan makin merudum. Umur makin meningkat, iman kita makin kokoh. Umur makin meningkat, amal kita makin banyak. Umur kita meningkat, patut takwa kita makin menebal. Sebab dengan umur meningkat ini dia ada kecerdikan. Cerdik akal, cerdik jiwa, cerdik hati. Jadi bermakna dalam kerangka umur meningkat, amal juga meningkat sama. Kerajinan dalam beramal, kesungguhan dalam beribadat itu ada. Ini orang terbaik kata Rasulullah. Jadi bayangkanlah, kalau umur meningkat, hati makin keruh. Umur meningkat, hati makin sakit. Umur meningkat tapi jiwa makin lumpuh. Umur meningkat tetapi amal makin tak berapa nak banyak. Masalah tuan-tuan. Orang kata, makin tua makin tak menjadi. Jadi falsafah dalam agamanya Nabi sebut cantik. Makin beringkat umur, kita kefahaman agama makin mendalam. Ialah mungkin satu faktor orang berkata zaman muda masa tak nak mengaji. Zaman muda-muda ni sibuk nak bekerja. Contohnya boleh jadi itu satu faktor kita. Dengan itu, bila umur meningkat, kita kena ambil jalan segera pulang pada Allah dengan kita angkat amal kita, tingkatkan amal, tingkat takwa. Terbaiklah. Makin umur meningkat, sedekah makin banyak, makin meningkat usia, solat tahajud makin panjang tempohnya, makin usia meningkat, Quran makin banyak dibacanya, makin meningkat umur, ke masjid makin kerap, iktikafnya makin panjang tempoh daripada hari biasa. Contohnya. Jadi bila kita umur meningkat, amal meningkat, kata Nabi orang paling baik. Jadi ini suatu terjemahan secara mudah untuk menyata kepada kita sepatutnya itulah manusia sebenarnya. Sepatutnya itulah manusia. Dan kita harap pada Allah Azza wa Jalla, dia senjata utama untuk umur meningkat, amal meningkatlah istiqamah sebenarnya tuan-tuan. Istiqamah dan ilmu dalam dada, itu utama. Jadi kalau istiqamah tak ada, ilmu tak ada, umur makin meningkat, dia makin jauh. Makin malas ke masjid, makin malas sembahyang duha, makin malas untuk beribadat, makin jauh dari ilmu. Ini bahaya. Ini sesuatu yang berbahaya dalam hidup seorang yang umur makin meningkat hari ke hari, bulan ke bulan, yang patutnya umur meningkat, amal pun semakin naik, semakin kokoh, semakin padu. Jadi kita renung baliklah, di mana kita. Kalau usia 60 dah sekarang kita, contohnya usia 65, tapi Quran pun baca sekali sebulan. Payah juga tuan-tuan ya, contohnya lah. Umur dah 70, tapi masjid sekali dalam seminggu contohnya. Payahlah tu. Umur dah 70, mengaji sekali sebulan. Itu pun terpaksa pergi macam tahulah. Jadi satu kesilapan. Kita nak usia meningkat, kerajinan kita makin kokoh dan padu. Dalam keletihan cari masa, kepenatan cari masa. Ini tuan-tuan satu nikmat. Tolonglah ya, kita jadikan ini sebagai satu sempadan. Kita ada KPI dalam kita. Aku mau meningkat, patut aku makin kuat mengaji. Boleh bangun tahajud jam 4 pagi. Contohnya, usaha dan usaha baik. Sahabat Nabi SAW, siapa paling terbaik? Nabi jawab, khairun nasi man tala umruh. Orang paling baik ialah siapa panjang umur dia, baik ibadatnya kepada Allah SWT. Ditanya Nabi lagi, fa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Kalau begitu, siapa orang yang paling buruk? Syarrun maknanya paling buruk. Ayyun nasi syarrun, yang paling jahat. Syarrun jahat pun ia, buruk pun ia. Siapa Rasulullah? Jawab Nabi SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang paling buruk, yang jahat antara manusia, Nabi sebut, siapa yang dipanjangkan umur Allah oleh Allah tetapi buruk pula amalannya, sa'a amaluh. Ini memang kita boleh fikirlah, nampak tuan-tuan. Umur meningkat tapi semayang dah apa nak jaga. Umur meningkat tetapi ilmu tak diraih, dia tak cari. Umur meningkat, masjid tak nak pergi, nak sembahyang jemaah tak nak pergi, seminggu sekali payah. Contohnya, ini satu bahana, satu musibah yang paling besar, musibah yang boleh membunuh kehidupan seorang mukmin, jiwanya, akhlaknya, agama dan imannya. Boleh membunuh, boleh mematikan hati dan jiwa. Parah tuan-tuan ya, parah. Yang dia kata parah tu, parahlah, nak kata apa lagi. Jadi seorang insan yang umur meningkat, tiba-tiba amalnya pun tak menjadi. Bahkan kejahatan makin memuncak.
kejahatan makin dilakukan. Allahu Akbar. Ini suatu bala petaka, satu bala bencana paling besar, satu malapetaka paling dahsyat. Dalam usia meningkat, amal buruk pun meningkat sama. Di mana nak capai husnul khatimah? Dan kita, tuan-tuan, kita nak minta pada Allah husnul khatimah. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Itu doa sepatutnya kita minta Allah perelokkan semua urusan kita dalam urusan hidup ini. Allah perelokkan. Allahumma ahsin aqibatana. Allah perelokkan semua urusan aku. Dalam usia aku sekarang, usia sebelum ini. Perelokkan ya Allah. Dirahmatimu, diradaimu, diberi berkepatan hidup. Ilmu makin meningkat, amal makin kukuh. Wa ajirni min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan tolong jauhkan aku daripada kehinaan dunia dan azab akhirat. Kita minta Allah jauh kehinaan dunia dan azab akhirat. Ini doa daripada hadis Nabi Abu Daud radhiyallahu anhu. Ini saya namakan sebagai hadis husnul khatimah. Ini ratapan kita daripada kesusahan dunia, kejelekan dunia, khizy dunia. Kita minta dunia tak menipu kita, kemudian kita minta jauh pada api neraka. Ini yang kita nak. Jadi umur yang baik ini, tuan-tuan, terhias dengan amal salih, tapi umur yang jahat terhias pula dengan amal-amal maksiat kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Jadi ini benda yang kita kena rasa takut. Sebab fenomena masyarakat kita tak nafikan ada orang yang umur meningkat tapi tak nak sembahyang. Umur meningkat tapi masih tak nak pergi masjid contohnya. Bila nak berubah? Kita tak akan dapat ada titik perubahan hidup, tuan-tuan, melainkan kita ada di sana cara hidup beragama. Ilmu diraih, pahala dicari, kebaikan dilaksanakan, amal saleh diciptakan, diambil kesempatan melakukannya. Itu barulah perubahan akan berlaku. Sebab nak berubah hidup ini bukan datang pipi melayang menggolek, tidak, tuan-tuan. Kena usaha, kena cari. Sebab itulah kita hidup ini kena ada kekuatan hati dia untuk menikmati keindahan beragama. Letih macam mana pun, agama ini satu nikmat. Sebab itulah saya ingat kata-kata seorang tokoh tasawuf, Al-Qushayri, kata apa? Dia kata keletihan dalam beramal terbalas dengan pahala yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Qushayri dia sebut keletihan kita beramal, letih beramal ni dibayar oleh Allah dengan amal yang dengan pahala yang banyak. Sebenarnya ada bayaran daripada Allah. Itu apa dia? Letih beribadat kita, Allah bayar dengan pahala yang banyak. Cuma tak nampaklah. Tapi jiwa kita yang bersih akan nampak tu tenang, bahagia. Sebab kita nampak pahala masuk dalam kocek kita. Melalui keletihan tadi, dah mula terbuang pada hidup. Letih tak rasa dah. Yang sonoknya ibadat. Walaupun makan masa panjang, jauh jalan ke masjid, jauh jalan 1 kilometer contohnya. Tapi jiwa kita rasa nikmat begitu. Keletihan dalam beribadat, kita rasa nikmat sebab bila dia dibayar Allah dengan cash pahala. Itu kita pegang kata-kata Imam Qushayri. Kata-kata ringkas padat. Keletihan kita dapat hilang daripada kita dalam beribadat, keletihannya kalau bila kita yakin Allah bayar cash kepada kita dengan pahala kita beribadat. Kita akan dapat pahala demi pahala daripada ibadat kita. Ini semua kekuatan, tuan-tuan. Baik. Kemudiannya dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita satu ayat daripada surah Al-A'raf. Jadi saya panggil, tuan-tuan, sepetik-petik ayat Quran hadis. Tadi daripada surah Al-Furqan ayat 71 kan. Kemudian satu hadis daripada Imam Tirmizi daripada Abi Bakar As-Slami tentang Nabi ditanya sahabat tentang usia panjang pendek, tentang usia yang berkat, usia tak berkat. Sekarang ini yang ketiganya saya nak bawa daripada Quran, iaitu ayat berbunyi Al-A'raf 34, ayat yang berbunyi walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah Al-A'raf ayat 34. Al-A'raf 34, Allah berfirman walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan. Tiap-tiap orang di kalangan kita ni ada tempoh yang ditetapkan. Ajalun, tempoh yang Allah tetapkan. Sebab itulah kita ada tempoh masa hidup, tapi kita tak nampak. Benda yang kita kena hadapi tapi tak nampak, umur kita lah. Umur kita hadapi malam siang daripada sehari ke sehari, bertambah usia kita kan. Tetapi bila penutup umur kita tak nampak, tak tahu.
Ini kenyataannya. Yang tu kita jadi payah nak faham tu. Sebab benda tak nampak bila penutup hujung kita. Tapi itu kenyataan. Allahu Akbar. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap orang ada tempoh yang ditetapkan oleh Allah. Yang menetap tu siapa? Allah Rabbul Jalil. Dia yang menghidup, dia matikan. Kita baca di awal muqaddimah tadi kan, surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut dia ciptakan kehidupan, dia juga ciptakan kematian. Umur kita bila bermula, Allah yang menentukan. Bila umur kita tamat, Allah juga menentukannya. Awal hidup kita Allah tentu, penghujung hidup Allah tentu. Jadi kita ada kuasa langsung, tuan-tuan, dalam mengurus maksud kematian, mengurus tentang soal hidup dan nyawa ini, hidup dan mati ini, langsung, bukan urusan tangan-tangan kita manusia. Sebab itulah dalam hukum Islam, kenapa dianggap dosa besar bunuh orang tu? Kenapa dianggap dosa besar qatlu al-ghair, kita bunuh orang, qatlu nafsi? Dosa besar Islam tu. Daripada 7 dosa besar utama ialah bunuh orang. Sebab bila kita bunuh orang lain, kita sudah jadi Tuhan lah. Tamak dia orang, pada waktu dia belum layak untuk mati agaknya. Tapi kita bunuh dia sampai tamak nyawanya. Kita ambil kerja Allah. Sebab itu dosa besar bunuh orang ni. Sebab kita menamakkan riwayat orang lain dengan sebab tertentu, seolah-olah kita lebih tahu dia patut mati sekarang, aku bunuh dia sekarang. Sedangkan mati hidup kerja siapa? Bukan kerja awak sebagai manusia. Itu kerja Allah. Hidupkan dan matikan bila. Tapi kerana kita dalam keadaan iman dah tak ada, akhlak dah buruk, jiwa dah sakit, hati dah mati, kita nak bunuh. Kita bunuh orang sebab kita dendam, tak kira lah. Datanglah sebab-sebab tertentu, syaitan pun bisik kepada kita, bunuh kawan tu, kena bunuh. Kalau tak aku bunuh dia tak masuk macam tu kan. Kasar bunyi. Tapi tuan-tuan, ini menunjukkan kita seolah telah mengambil tugas Allah. Sedangkan matikan manusia tugas Tuhan, bukan tugas awak. Mana sabarlah, dalam agama dianggap bunuh orang itu dosa besar. Dosa besar yang haknya akan diseksa oleh Allah pada waktu ketika nanti. Itu kena faham. Jangan kita bertindak secara zalim. Walaupun nak marah macam mana, istighfar banyak-banyak, taubat banyak, jangan cepat bertindak secara zalim. Jangan dikuasai oleh nafsu syahwat semata-mata. Biar iman menguasai, walaupun tak iman ini boleh mengajar kita jangan buat benda macam tu. Nak berbalas sekalipun bukan cara nak bunuh orang. Berbalas tu satu isu juga. Tapi jangan sampai tahap mengambil nyawa orang. Jadi ini di antara benda-benda yang perlu diingat. Tapi tidak mudahlah tuan-tuan ya. Orang-orang yang dah memang sifat macam tu, cuba melewati batas agama, hukum hakam, dia tak fikir dah. Sebab tu dalam isu masyarakat pada hari ini, kata Syekh Abdul Rahman Hambakat Al-Maidani, seorang tokoh besar, belakang saya ada satu kitab, 2 kitab beliau, Akhlak Islam. Dia kata apa? Kata Al-Maidani, Hambakat Al-Maidani, dia kata manusia ini memang makhluk yang paling rosak bila dia rosak. Bila hati dia rosak, paling rosak. Jiwa dah mati, paling rosak. Sebab apa? Manusia ini bila sampai tahap dia rosak, memang rosak. Sebab itulah manusia tuan-tuan, bila sampai tahap jadi penjenayah, lebih teruk binatang pun ada. Betul. Kita dengar cerita-cerita yang menakutkan, sampai kes bunuh ni, sampai dia cincang lomat kawan tu. Kepala entah ke mana, kaki ke mana. Dia cincang macam cincang kambing lah. Macam cincang tulang kambing. Berlaku mayatnya berkecai, dibunuh. Allahu Akbar. Kita baca pun kita rasa macam salam sejuk. Manusia ke buat kerja ni? Kalau binatang, kalau harimau terkam, hancur, itu normal lah. Itu tabi'i lah kan. Harimau singa yang ganas, dia tak kira dah. Dia ratah, dia maafkan jasad manusia ke binatang secara hancur. Sebab dia binatang. Otak tak fikir pun tentang baik dosa pahala. Tapi manusia ini, dia sampai tahap boleh cincang tubuh orang dengan cincang begitu rupa sampai berkecai. Ini tahap kebinatangan yang amat teruk dalam agama. Binatang bukan manusia dah. Dia sudah hilang watak manusia, tapi dia telah dirasuki oleh watak kesyaitanan, kebinatangan. Kita masuk macam tu. Maka ini bukan akhlak orang beriman. Bukan akhlak manusia yang adil, kemanusiaan manusiawi. Bukan sahaja orang beriman. Sebenarnya orang macam tak ada. Patutnya dia kena faham, kalau anda macam tu sifatnya, anda dah hilang nilai kemanusiaan, hilang
nilai manusiawi. Sebab kalau orang manusia, dia akan rasa insaf, dia akan rasa kesian. Kesian kepada orang dia pernah buat jahat. Dia kesian, timbul kesian. Aku kenapa buat macam tu? Kenapa pukul dia? Sampai dia patah tangan. Ini orang ada insani, tapi kalau insani tak ada, kebinatangan. Hayawani lah. Ini kita kena balik pada agama. Tuan-tuan, kata Allah Azza wa Jalla, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada tempohnya. Kitalah umat itu, tuan-tuan. Setiap kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai tempohnya, tak akan dikemudiankan, tak akan diawalkan, walaupun seketika dan seminit sesaat. Bila sampai masa, kata Allah, tak akan dilewatkan walaupun sesaat, dan tak akan diawal walaupun sedikit masa. Tak ada dalam hukum agama, lewatlah sikit 2 hari, awalkan sikit 2 hari kemudian, 2 hari lebih awal dari tempoh, tak ada. Tak diawalkan, tak dilewatkan saat bila sampai masa ajal itu. Ini menunjukkan Allah itu Maha Kaya. Ajal yang datang tak pernah mengenal. Saya sebut dalam bahasa mudah, saya kata kematian tak pernah ada syarat. Kematian tidak pernah bersyarat. Kematian tidak pernah bersyarat. Mesti orang tua mati dulu, kemudian orang muda. Mesti orang sakit tenat mati dulu, orang tak sakit kemudian. Mesti orang yang lebih tua mati dulu. Anak kecil tak mati, tak akan mati lagi. Tak bersyarat macam tu. Bila kematian tak bersyarat, maknanya kematian pukul rata. Yang anak lebih pergi daripada ayah pun ada. Yang ibu masih hidup, anak dah tak ada. Yang remaja bagi awal, yang tua masih ada lagi. Yang sakit lama tak mati-mati, yang baru sakit semalam tinggal. Bahkan yang sakit lama tak mati, yang tak sakit mati awal. Jadi ini menunjukkan kepada kita, kematian tak pernah bersyarat. Tak ada syarat, mesti-mesti. Dia satu open. Dia satu perkara yang diopenkan, dia buka oleh Allah. Maknanya dia akan datang, tak kira siapa. Muda, tua, sakit lama, sakit baru, tak sakit, sehat walafiat. Tengah berjoging, tumbang, mati. Kawan tu tak jogging pun, sakit, tak mati-mati lagi. Contohnya, Allah Maha Kaya. Jadi kadang-kadang, itu kenyataan. Ya, termasuklah orang sakit, mati, tak sakit, mati. Tapi maknanya, kematian tak pernah bersyarat. Tak ada syarat untuk mati itu mesti sekian-sekian. Allahu Akbar. Jadi ini semua peringatan. Kenapa sebut ini? Sebab saya nak angkat cerita ini untuk kita cari titik kesepahaman. Kita cari nuqtah al-insaf. Titik insaf di mana kita berada. Sebab tuan-tuan, kita kadang-kadang mengawal hidup ini bukan mudah. Mengawal nafsu makan bukan mudah. Nak mengawal iman dalam kehidupan bukan mudah. Tapi ia sesuatu yang kita kena lakukan demi untuk kita mendapat pintu keselamatan dan keamanan. Baik. Itu ayat surah Al-A'raf, itu 34. Dah 3, saya bawa yang keempat, itu ayat Al-Quran, surah Al-Munafiqun 10 dan 11. Tadi surah apa tadi? Al-Furqan kan, kemudian Nabi, kemudian surah surah Al-A'raf 34, ya. Sekarang kita bawa kepada surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Dalam surah Al-Munafiqun 10-11 Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Al-Munafiqun 10 dan 11. Saya ambil 10 sajalah, ya 11 kita bincang tadi daripada surah Al-A'raf 34. Dia ada kaitan sama. Yang ke-10 Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah, kata Allah, infaklah sebagian daripada rezeki yang kamu ada sebelum kamu sampai ajal ataupun sampai saat kematian. Kita dalam hidup, tuan-tuan, kita nak buat kebajikan demi untuk keselamatan di alam mahsyar sana khasnya, kita kena laksanakan sekarang. Belum sampai ajal. Sebila mati ni, tuan-tuan, dia memutuskan semua perkara. Mati bukan sekadar putus kepada makan minum, tapi bab harta, bab amal ibadat. Bila mati, segala selesai, segala akan putuslah. Ilmu, pengajian agama, ke masjid, ke surau,
cari harta, makan, minum bersama keluarga, putus. Kematian memutuskan semua urusan hidupan kita. Tak kira kecil besar kematian. Dan yang Allah ingat kepada kita ialah tentang sedekah derma ni, infak. Buatlah infak, kata Allah, sebelum kamu dihampiri kematian, belum mati. Jadi ini bagi satu usaha yang kita kena caknakan. Sebab infak ini, tuan-tuan, satu perkara yang boleh menambahkan berkat rezeki, berkat usia, dan diangkat dosa-dosa kecil oleh Allah Azza wa Jalla. Syurga menanti kita. Infak. Kita jangan tunggu nak mati, dah sakit atau tilam baru nak infak. Lewat tu, lagi telah mati. Baru kita tengah sihat ini, boleh bercakap, berbicara, dan boleh makan minum dengan selesa. Ini masanya. Wa anfiqu, dan belanjakanlah, infaklah. Jadi kita berpeluang untuk surah An-Nur fasa 3 sebagai contoh yang kita siaran live sekarang ni. Sentiasa buka kepada tuan peluang itu. Tuan-tuan boleh tengok number Bank Islam online kan saja. Tak banyak pun tak apa. Sikit, alhamdulillah, banyak, masya-Allah. Tak boleh bagi sekali seminggu, hari pun tak apa, tak ada masalah. Ini untuk apa ni? Untuk kekuatan ilmu dan amal itu dilaksanakan. Renovation untuk tujuan-tujuan di sudut ilmu amal. Macam-macam. Kita fikirlah kebaikan yang menanti kita di sebalik amal salah kita dan infak. Sebab tu jangan kedekut, sebab kita sedang memegang harta Allah, bukan harta kita. Apa yang kita ada kocek kita bukan hak kita mutlak. Hak Allah yang beri, sementara kita pegang. Infaklah kepada jalan-jalan kebaikan. Sikit pun ya, banyak pun ya. Jadi saya ajaklah tuan pagi berkat 26 Ramadan pagi ini, online kan saja insya-Allah kepada surah An-Nur 3A untuk tujuan-tujuan penyebaran ilmu, amal, dan untuk tujuan pembinaan masjid dan ataupun pembangunan surau dan renovasi semua. Jangan bimbanglah, semua ini menjadi hak besar kita di pada masyarakat, akan jadi pahala besar kepada kita. Jadi Allah sebut kepada kita, jangan sampai tahap kita menyesal. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun salih. Ada orang yang menyesal, aku masa hidup tak buat, maka setelah mati baru dia terfikir nak buat, nak derma umpamanya, nak infak. Dah lewat. Jadi sebab itulah, jangan tunggu kita dah sakit, dah terlentang sakit, hatta mati, baru kita nak infak. Tidak begitu. Infak ketika kita bersihat walafiat, ketika masih hidup, dan kita berkeadaan masih ada rezeki, nikmat usia yang panjang. Boleh bercakap, bersuara, bangun duduk. Gunakanlah. Infak lillahi ta'ala. Kerana harta yang kita ada bukan milik mutlak kita. Harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekadar pemegang amanah Allah buat sementara saja. Kita pegang harta, besok mungkin tak pegang. Sebab apa? Kita mati. Itu saja kenyataannya. Kita pegang harta hari ini, besok lusa mungkin tak pegang sebab kita meninggal. Kita tinggalkan apa kita miliki. Maka berbekallah kita untuk dapat kebaikan dengan kita infak pada jalan Allah SWT. Baik. Yang terakhir pada pagi ini, tuan-tuan sekalian, saya nak ambil daripada ayat Al-Baqarah 197. Iaitu Al-Baqarah ayat 197, di mana Allah berfirman kepada kita tentang bekalan. Apa bekalan kena bawa ni? Tuan-tuan, kita berjalan jauh ni, dia kita balik kampung ni, hari ni dah hari Khamis, dah bermula dah pergerakan balik kampung, yang jauh ke utara, jauh ke selatan, di tanah air kita dah mula bergerak dah. Yang daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kelantan, dia Kuala Lumpur balik ke Johor, daripada Johor nak balik ke Kelantan, yang balik Perak, balik ke Selangor, macam-macam dah. Ya, saya ucapkan kepada yang akan bergerak pulang ke kampung, pertama, hati-hati jalan raya. Kedua, bekalan cukup. Bekalan apa? Bekalan tidur yang cukup, mata tak mengantuk, fizikal kuat dan sihat, kenderaan pun terbaik, tip-top lah. Ya, kerana kita dengan tayar, dengan segala kelengkapan servis yang cukup, alignment kan, dan balance dengan tayar. Itu penting demi keselamatan kita dan keluarga bersama. Dan berjalan dengan penuh keimanan, mulakan berjalan dengan musafir dengan doa kepada Allah. Sembahyang sunat musafir, minta keselamatan, jauh musibah, pergi dengan selamat, balik dengan sejahtera. Ini penting. Dan jangan gopoh. Kita ada hak untuk orang lain. Jangan kita rasa kita nak jalan raya saja, orang lain pun nak guna sama. Kita guna sama dengan berhemah. Jangan gopoh. Jangan ambil sikap yang jadikan kita lebih tak ada wibawa akhlak dalam kehidupan pemanduan. Itu penting, tuan. Ini sebagai satu peringatan lah. Yang akan musafir, moga-moga selamat, pergi kembali semula ke kediamannya, ke kampung halamannya, dan kembali semula ke kediamannya. Amin. Amin Rabbil Alamin. Selamat beraya. Baik. Ayat ini, surah Al-Baqarah 197. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Kata Allah, hendaklah kamu membawa bekal yang cukup
Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata Allah, bekalan utama kita takwa. Bekalan hati kita takwa. Bekalan dada kita takwa. Bekalan hidup kita takwa. Mak takwa ialah kita balik pada Allah dengan keimanan. Buat yang Allah perintah, jauhi apa Tuhan larang. Buat apa yang Tuhan suruh, jauhi benda Allah tidak redha. Jadi bekalan kita takwa. Sebab bekalan takwa ni tuan-tuan, bekalan penyelamat. Dengan takwa hati akan bahagia. Dengan takwa akhlak akan murni. Dengan takwa hidup akan sempurna. Dengan takwa hidup kita akan dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, akan sejahtera selamat. Dengan takwa kita akan hidup dalam panduan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bekalan kita. Kalau ibarat kereta, bekalannya minyak. Kereta yang servis, pemandu yang tak mengantuk, itulah bekalan kenderaan perjalanan. Tapi kita dengan agama, bekalan hati kita dengan hati yang suci, jiwa yang murni, bekalan kita. Jadi ambillah bekalan demi untuk kelangsungan hidup kita. Sesampai kita dengan amal salah, kita akan sampai tempat yang paling terbaik. Ada amal salah dalam hidup kita, kita sampai ke tempat yang terbaik, si Allah Azza wa Jalla, syurga menanti kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini dalam kerangka bicara ayat 4 ayat dan 1 hadis salam. Mudah-mudahan mesej ilmu sampai kepada kita semua dalam semangat Ramadan di penghujungnya, dan masuk hari 26 malam nanti 27 Ramadan Al-Mubarak. Teruskan ibadat dan beramal konsisten dalam kita mohon keampunan, istighfar, dengan taubat, dengan qiyam, dengan tahajud, dengan sedekah, dengan infak, dengan derma, dengan tasbih, dengan tahmid, baca Quran, dengan kita muhasabah diri, kita menangis, doa banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga qiyamul lail kita, awal kita bangun, kemudian siapa yang boleh ke masjid, teruslah tabat beribadah di masjid dari sudut qiyamul lail, di rumah pun tak ada masalah. Jaga sembahyang sunat tarawih dengan baik dalam tempoh 2-3 hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi bekalan kepada kita beroleh keselamatan yang sejati, keamanan yang abadi dunia. Allah berkati, akhir Allah redai. Amin. Teruskanlah tuan. Hidup ini tuan-tuan kena dimaknakan dengan ilmu dan amal. Hidup ini kena dimaknakan dengan ilmu amal. Tapi kalau ilmu amal tak diberi tempat dalam hidup, mana kita akan mengalami kehidupan yang jauh daripada hidayah Allah Azza wa Jalla. Hati tak akan tenang dan bahagia. Hati tak akan tenang bahagia, yang ada keserabutan. Makin serabut dengan urusan hidup dunia, serabut pula di akhirat nanti. Tak nak je. Kita nak dunia tenang, akhirat pun tenang. Amin rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam tajuk lebih kurang tentang tasawuf daripada surau An-Nur fasa 3A. Kepada tuan-tuan, jom tengok di bawah tu ada nombor akaun Bank Islam online. Mudah-mudahan dalam tempoh 2-3 hari belum Ramadan berakhir, kita masukkan saja sekadar kita mampu, akan buat kita kebajikan, kebaikan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Amin rabbil alamin. Itulah sekadarnya. Betul lagi insya-Allah akan datang betul lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بسوء الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan live yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.